Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kita meneruskan bicara kita di dalam teks kita lah 40 hadis tentang akhlak yang mulia, yang sebenarnya ada 42 riwayat dalam teks kita yang disusun oleh musannif menyusunnya. Jadi kita berhenti dahulu pada 15 hari bulan 12 tahun lalu lah, tahun 2021. Pertemuan kita di sini dengan izin Allah Ta'ala pada halaman 76 teks kita tu, di bawah tajuk besarnya adalah jujur dalam berniaga ataupun sifat amanah Jadi kita nak imbas kembali sedikitlah sebelum kita masuk kepada hadis yang ke-37 insya-Allah malam ni dengan izin Allah Ta'ala, sedikit tentang hadis yang ke-36 tu sebagai tambahan. Ada beberapa riwayat yang tak disebutkan di sini, jadi kita cuba nak saring. Antaranya sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Muhammad bin Isa rahimahullahu taala, meninggal tahun 279 Hijrah. Riwayat daripada sahabat Nabi yang bernama Rifa'ah ibnu Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu, yang menceritakan bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innat tujjar yub'athuna yaumal qiyamah fujjaran illa man ittaqallah wa barra wa sadaqa. Maksud dalam bahasa kita, sesungguhnya golongan peniaga akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan kebanyakan mereka itu golongan yang banyak membuat dosa. Itu yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan orang yang bertakwa kepada Allah, yakni peniaga yang bertakwa, kemudian wabarra, dan dia banyak buat kebaikan dalam perniagaan dia lah sewaktu di dunia, dan wasadaqa, dan dia benar dalam urusan perniagaan dia. Di riwayat ni kalau kita nak cerita, selain daripada Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah juga, Muhammad bin Yazid rahimahullahu taala meriwayatkan hadis yang sama juga dalam kitab beliau Sunan Ibnu Majah. Kita ringkaskan saja. Kemudian ada lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak saring sini tak ada lah. Ada dua perkara ghaib yang kita tak nampak kalau kita melakukan perniagaan ataupun sedang melakukan jual beli lah. Riwayat yang kita saring juga dalam kitab Sunan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, seperti mana juga hadis yang kita baca tadi itu, daripada sahabat Nabi yang bernama Qais ibnu Abi Gharazah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceritanya sebahagian sahabat Nabi masa tu jadi broker lah kalau bahasa kita sekarang. Jadi sebahagiannya berimpun bertemu Nabi masa tu, maka Nabi pun sebut, ya ma'syarat tujar, wahai golongan peniaga. Nabi sebut, inna syaitana wal ithma yahdurani al-bai', sesungguhnya syaitan dan juga dosa hadir dalam jual beli.
Ni dua perkara yang kita tak nampak dengan izin Allah Ta'ala. Syaitan dan juga dosa hadir dalam jual beli. Maka Nabi sebut fashubu bai'akum bis sadaqah. Maka hendaklah kamu campurkan, ya, maksud jual beli kamu itu dengan bersedekah. Itu sebab kalau kita tengok bagi sahabat-sahabat yang mungkin golongan peniaga lah, maka hasil daripada perniagaan tu kalau boleh, maksudnya sama ada ketika dalam urusan perniagaan tu juga melakukan sedekah, mungkin seperti mana mungkin dilebihkan sedikit timbangan ataupun mungkin dikurangkan sedikit harganya, contoh begitulah kita kata, berlebih kurang lah. Ataupun hasil daripada jual beli tersebut, perniagaan tersebut, maka ada diperuntukkan untuk sedekah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita nak sentuh yang terakhirnya dalam bab ni lah, bab perniagaan ni, iaitu dimakruhkan atau tidak disukai kita ni dalam perniagaan banyak bersumpah. Banyak bersumpah lah. Walaupun kita menyebut nama Allah Ta'ala, wallahi demi Allah, buah durian ni memang buah durian baru luruh pagi tadi. Ya? Jadi kalau banyak bersumpah tu tidak berapa digemari. Ada sabda Nabi SAW, kita saring sini tak ada dalam teks kita ni. Riwayat Imam Muslim bin Al-Hajjaj, meninggal tahun 261 Hijrah. Kitab beliau Sahih Muslim, daripada Abu Qatadah Al-Harith bin Ribai radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa kathratal halif fil bai' fa innahu yunaffiqu thumma yamhaqu. Maksud dalam bahasa kita, berhati-hatilah kamu daripada membanyakkan sumpah di dalam jual beli. Kerana sesungguhnya membanyakkan sumpah dalam jual beli itu, yang pertama Nabi sebut, mungkin akan melariskan barang jualan kita tu dengan sumpah kita tu. Tetapi yang kedua tu kita bimbang. Yang kedua tu, dengan banyak bersumpah dalam jual beli itu, Allah Ta'ala akan memadamkan ataupun menghapuskan keberkatan dalam keuntungan yang didapati. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara beberapa adab di situlah yang diketengahkan oleh sunnah baginda Nabi SAW dalam kita melakukan perniagaan. Di samping kita ulang kembali dalam bab kita bicara ni, sifat amanah, kejujuran, sifat as-sidqu, benar di situ, menepati janji dan perkara-perkara yang seumpamanya sepatutnya sentiasa hadir dalam urusan perniagaan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan keberkatan, pertambahan kebaikan dalam perniagaan kita, dan juga Allah Ta'ala tambahkan kebaikan yang banyak dalam keuntungan yang kita perolehi. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada malam ni kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Di bawah tajuk pada halaman teks kita tu 78 tu, berlebih kurang dalam jual beli lah, toleransi kata apa sambil numuk sambil, ya? Jadi kita baca sikit riwayat ni. An Jabir radhiyallahu anhuma, tu lebih tepat lagi lah, kita dah bicara dahulu, ya. Bila sahabat Nabi, kalau Jabir tanpa bin ni, Jabir bin Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada, rawahul Bukhari. Maksudnya daripada Jabir bin Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, sahabat Ansar suku Khazraj. Kita imbas kembali, kalau kita merujuk dalam kitab antaranya Tahdzibul Asma' wal Lughat yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf rahimahullahu ta'ala,
meninggal tahun 676 Hijrah. Salah seorang tokoh besar bidang ilmu bermadzhab Syafi'i. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Jabir ni dan ayahnya dua-dua sahabat Nabi. Ayah Jabir meninggal dunia syahid dalam peperangan Uhud tahun yang ketiga Hijrah. Kemudian Jabir ni sempat riwayat sebanyak 1540 hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dunia di Madinah. Ada beberapa tarikh yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang agak masyhurnya tahun 78 Hijrah. Jadi itu sedikit biodata tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang biasanya dalam banyak riwayat para ulama hadis rahimahumullahu taala mencatatkan an Jabir sahaja tanpa dinisbahkan binnya. Maka kalau kita jumpa macam tu dalam mana-mana kitab, Jabir tanpa bin tu Jabir bin Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma. Tu pengenalan di situ. Kata di Jabir radhiyallahu anhuma, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Taala memberikan rahmah di situ, kasih sayang masuk rahmat di situ lah, pada seseorang yang berlebih kurang bila menjual. Ada perkataan samhan. Samhan ya. Kalau kita rujuk dalam Sunan At-Tirmizi, riwayat yang lebih kurang sama juga daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dengan sanad yang hasan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut perkataan sebagai ganti kepada samhan ni dengan sahlan ya. Sin ha lam ya. Ada alif lah, sahlan ya. Jadi sahlan dengan samhan ni makna yang sama ya. Kalau kita merujuk dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari, sebab hadis dalam teks kita ni riwayat Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail rahimahullahu taala, yang meninggal tahun 256 Hijrah. Maka syarah kepada hadis itu banyak kitab lah. Antara yang agak masyhurnya kitab Fathul Bari. Penyusun kitab Fathul Bari Al-Imam Al-Hafiz Ibni Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali nama sebenar beliau, meninggal tahun 852 Hijrah, menyatakan bahawa perkataan samhan dan juga sahlan tu, riwayat Imam At-Tirmizi sahlan, riwayat Imam Al-Bukhari samhan, maksudnya berdekatan maknanya. Maksud ada toleransi lah dalam isu ni, jual beli, isu menagih hutang, begitulah. Ada sikap toleransi di situ. Ini satu perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi, Nabi sebut ghafarallahu lirajulin. Tu Nabi gunakan Allah Taala menyediakan keampunan bagi lelaki yang ada, maksudnya sikap toleransi ni dalam bab kita bicara ni. Jadi mana dalam riwayat Imam Al-Bukhari, rahimallah, Allah beri dia kasih sayang. Jadi maknanya lebih kurang sama di situlah. Jadi apabila maksudnya menjual, maka berlebih kurang ada sikap toleransi. Bila membeli pun sama juga, ada sikap toleransi juga ya. Kemudian apabila iqtada, dia menagih hutang, minta orang bayar hutang balik, pun ada sikap toleransi juga. Maka di sini sikap yang terpuji lah, yang perlu kita amalkan, bertimbang rasa, bertolak ansur, macam tu lah. Saling maksudnya menghormati antara satu dengan lain, atau cerita di situ. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan maksudnya tidak ada sikap toleransi di situlah. Sebab Islam tidak menyukai perkara tersebut. Jadi kita teruskan bicara kepada hadis yang ke-38. Di bawah tajuknya yang besarnya, membayar hutang dengan baiklah. Jadi cara kita maksudnya menagih hutang pun baik, membayarnya pun dengan cara yang baik. Sebelum kita bicara dalam hadis dalam teks kita ni, ada bab iaitu qardul hasan ya.
pernah kita bicara dahulu. Bila kita berhutang dengan seseorang, bila kita nak bayar balik, maka tak salah kita membayar lebih daripada yang kita hutang tu, tapi dengan syarat jangan diletakkan semasa akad, semasa kontrak berlaku lah. Sebab kalau diletakkan masa akad tu ataupun masa pinjam duit, nanti bila bayar nanti teman tambah lagi, jadi riba. Tapi kita diam-diam saja, pinjam kat sahabat kita RM100, bila sampai masa nak bayar kita tambah lagi RM20 jadi RM120. Sahabat tu tanya, "Ustaz, kenapa ada RM20 ni? Hutang 100 je." Tak apalah, masa tu teman memang sesak sangat, Mika tolong tu, alhamdulillah. Jadi ini sebagai satu bentuk penghargaan daripada teman, tak ada apa masalah. Itu dalam bab qardul hasan ni panggil, ya. Jadi sangat digalakkanlah, sebab ada dalilnya. Sebelum kita baca hadis yang sini lah, saya saring dulu riwayat daripada Sahih Al-Bukhari juga, iaitu cerita daripada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, yang menceritakan, wa kana li alaihi sallallahu alaihi wasallam dainun faqadani fazadani. Kata di Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang dengan aku. Maka apabila tiba masa baginda membayar hutang tu, menyelesaikan hutang, maka baginda telah pun menambah jumlah daripada jumlah hutang yang asal. Itu cerita di Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Maka dalam fiqh mazhab Syafi'i, bab muamalah, bab ad-dain ataupun bab al-qardu, sebab dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i gunakan perkataan qardun tu yang banyaknya. Qardun dengan dainun maksudnya bab hutang lah. Maksudnya dua perkataan yang sama. Jadi tak salah maksudnya melakukan apa yang disebut qardul hasan tu. Cuma kita dah bicara tadi, jangan disebut masa ketika nak berhutang tu lah. Maka kalau disebut nak bayar lebih bila nak membayar balik ketika tu, maka dia jadi riba. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita baca riwayat ni dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fa'aghlada lahu fahamma bihi ashabuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan thumma qala a'tuhu sinnan mithla sinni qalu ya Rasulullah la najidu illa amthala min sinni qala sallallahu alaihi wasallam a'tuhu fa inna khairakum ahsanukum qada'an. Hadis ni dalam teks kita sebut muttafaqun alaih, maksudnya disepakati sanadnya oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis yang sahih lah. Apa maksudnya? Daripada Abu Hurairah ni kita dah bicara berkali-kali lah. Abu Hurairah ni nama sebenarnya Abdul Rahman ibnu Sakhrin radhiyallahu anhu, ya. Meninggal dunia di Madinah tahun 59 Hijrah. Sempat riwayat sebanyak 5,374 hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dinyatakan dalam banyak kitab lah, antaranya kitab Tadribur Rawi susunan Al-Imam Al-Hafiz As-Sayuti Abdul Rahman bin Abi Bakrin rahimahullahu ta'ala, meninggal tahun 911 Hijrah, salah seorang tokoh besar bidang ilmu bermadzhab Syafi'i daripada Mesir. Jadi kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia cerita sesungguhnya ada seorang lelaki, tak disebut di sini lelaki ni sahabat Nabi ke atau bagaimana. Kalau kita merujuk di dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari,
Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, lelaki ini adalah A'rabiyun, Arab kampung, Arab pendalaman, atau bahasa lain Arab dusun. Sebab ada riwayat lain daripada Imam Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani, tokoh besar bidang hadis daripada San'a sebelah Yaman, yang meninggal tahun 211 Hijrah, dalam kitab beliau Al-Musannaf. Kita ringkaskan saja. Ini lelaki ni maksudnya seorang Arab kampung, yang kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala kitab Fathul Bari itu, kebanyakan Arab kampung ni mereka ni kurang adab sedikit lah. Jadi kelakuannya agak kasar, percakapan agak kasar, kalau minta sesuatu dengan orang pun agak kasar. Itu suasananya lah, suasana. Walaupun kita tak nafikan juga, ada juga sebahagian kecil daripada Arab kampung ni mereka mempunyai akhlak yang elok lah. Kadang-kadang jumpa Nabi dia akan sebut dengan Ya Rasulullah, tapi dalam banyak keadaan kebanyakan mereka tak sebut macam tu pun, terus minta macam tu je. Dia agak kasar sedikit lah. Antara sebabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kata sebab lain dalam kitab beliau Syarah kepada Sahih Muslim, kerana kekurangan maksudnya pendidikan ketika itu bagi mereka lah. Tak apalah, balik kita bercara di sini. Jadi ketika tu dia datang maksudnya menagih hutang dia. Sebab riwayat Imam Abdul Razzaq Ibnu Hammam ni rahimahullah ta'ala, masa tu hutang tu melibatkan binatang lah. Binatang di situ ya. Jadi seekor binatang yang Nabi hutang masuk dengan dia, dengan usia yang tertentu lah ketika tu. Balik ceritanya, maka dia datang masa tu dia menagih hutang dia agar Nabi bayar. Maka ketika itu fa'agladhalahu, maka dalam dia nak minta hutang dia tu kat Nabi, maka dia telah mengeluarkan perkataan yang agak kasar lah pada Nabi masa tu. Maka Nabi tengok, Nabi dengar begitulah, dan Nabi tak balas apa-apalah. Tak macam kita sebut macam dulu-dululah, you tak kenal ke I ni siapa? Tu cerita orang kampung Guntung Sungkai, once upon a time. You tak kenal I ke? Tu kan. Tak boleh tu kan gitu. Jadi ketika tu bila tengok keadaan lelaki ni, sahabat-sahabat Nabi fahamma bihi ashabuh. Tu dalam teks kita ni. Hampir-hampir sahabat Nabi yang ada dekat Nabi masa tu, dalam teks kita diterjemahkan nak melakukan sesuatu yang jahat, tapi saya lebih suka terjemahannya melakukan sesuatu yang menyakiti terhadap lelaki tu tadi. Hampir-hampir lah. Maksudnya ada sahabat yang nak lakukan sesuatu dengan anggota zahir yang boleh menyakiti lelaki tersebut, sebab perbuatan dia agak kasar. Dia minta Nabi bayar hutang tu. Satu lagi huraian dia dalam kitab Fathul Bari itu dengan perkataan. Ada sebagian sahabat nak jawab dengan perkataan yang agak kasar juga kepada lelaki itu, tapi mereka tidak lakukan sebab beradab di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu huraian tu ada dalam kitab Fathul Bari, kita ringkaskan saja. Maka ketika itu bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi sebut, biarkanlah dia macam tu. Nabi kata macam tu lah, da'uhu, kamu biarkan dia ya. Kerana Nabi bersabda ya, orang yang memiliki hak tu, sebab hak dia nak tuntut hutang dengan Nabi, maka Nabi kata orang yang memiliki hak, sahibul haq, dia ada maqal, dia boleh berkata, dia boleh tuntut, dia boleh maksudnya berbicara, maka dengar bicara dia. Tu maksud Nabi ketika tu lah. Jadi ketika tu apa Nabi sabdakan kepada sahabat yang ada masa tu, bayarkan, beri dia maksudnya seekor binatang yang sama umurnya dengan yang pernah aku hutang dengan dia dulu tu. Kalau Nabi sebut mereka awal macam tu lah. Itu asas dia. Maksudnya kalau apa yang kita hutang
jumlah begitu, ataupun dalam bab binatang ni umurnya dengan umur tertentu, bayar balik pun maksudnya dengan begitulah juga. Itu asas dia. Namun begitu, sahabat-sahabat Nabi yang hadir masa tu mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak mendapati binatang yang sama usia dengan yang engkau pernah hutang dengan lelaki itu dulu. Tetapi maksudnya yang lebih tua sikit tu ada lah. Maka Nabi kata, kalau macam tu, beri dia yang lebih tua usia tu pun tak apa. Kerana Nabi bersabda yang pentingnya di hujung tu, yang kita nak amalkan akhlak yang mulia ni dalam kita membayar hutang. Fa inna khairakum ahsanukum qadaan. Kerana yang terbaik di kalangan kamu, cirinya adalah yang paling baik dalam menyelesaikan hutang dia. Itu sebab tadi kita bicara di awal ada qardul hasan di situ. Secara tak langsung masuk di sini juga ada bentuk qardul hasan. Tu kata Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim lah. Sebab Nabi masa tu melebihkan usia binatang tersebut lah. Sepatutnya sama dengan usia yang pernah dihutang dulu lah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kita tengok pula hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-39. Dalam teks kita ni pada halaman 81, tajuk besarnya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Kita jangan curahkan api ataupun minyak. RON 97 mahal sikit lah. Kan? Jangan kita celarukan lagi suasana. Dua orang yang bersengketa, tugas kita orang beriman termasuk diri saya, kita nak lakukan islah. Kita jadilah seorang yang muslih, pendamai di situ, yang mendamaikan antara dua orang yang bersengketa. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita baca sikit matan riwayat ni. An Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyam was-salati was-sadaqah? Qalu bala. Qala islahu dhatil bain, fa inna fasada dhatil bain hiya al-haliqah. Apa maksudnya? Daripada Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Abu Ad-Darda ni sahabat Nabi lah, ya. Nama sebenarnya kata Imam Nawawi dalam kitab beliau Tahdzibul Asma' wal Lughat, iaitu Uwaimir ibnu Amir. Bin tu ulama hadis tak sepakat juga. Ada yang kata Uwaimir ibnu Malik, ada yang kata Uwaimir ibnu Zaid. Cuma Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala lebih cenderung memilih Uwaimir ibnu Amir radhiyallahu anhu. Abu Ad-Darda ni meninggal dunia di Damsyik, Syria tahun 31 Hijrah, ada kata tahun 32 Hijrah. Sempat meriwayatkan sejumlah 179 hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang abid, yang kuat beribadah lah, ya. Selalu berpuasa sunat, ya. Menghidupkan malam dengan ibadah. Ini Abu Ad-Darda ataupun Uwaimir bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendakkah kamu semua aku tunjukkan sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya daripada berpuasa, daripada solat dan juga sedekah yang sunat, masuk di situlah. Maka para sahabat pun menjawab, kami mahu ya Rasulullah. Bala, di situlah, benar ataupun mahu ya Rasulullah. Maka bersabda baginda Nabi, iaitu mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, ya. Kerana kejahatan persengketaan itu membawa kepada kemustahan agama. Ada al-haliqah, itu bahasa asalnya menggondolkan atau membotakkan, sindiran kepada melakukan kemusnahan dalam penghayatan agama. Dielakkan persengketahan tu. Sebab kalau kita tengok dalam Al-Quran, contohnya
dalam surah Al-Hujurat, surah nombor 49, juzuk yang ke-26. Surah Al-Hujurat ni kalau kita tengoknya, kandungan ayat-ayatnya banyak. Allah Ta'ala cerita tentang sebahagian sifat-sifat yang baik yang sepatutnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, termasuk kita semua, termasuk diri saya sendiri. Kalau kita tengok balik dalam ayat 10 ya, daripada surah Al-Hujurat, kalam Allah yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Jadi Allah bagi tahu hanya senya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka kamu damaikan sekiranya ada pertelingkahan, persengketaan di kalangan saudara kamu tu. Itu yang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak teruskan seterusnya hadis yang ke-40 pada malam ni di bawah tajuknya menjaga kesihatan dan kebersihan. Ini juga perkara yang utama. Sebab apa? Kalau kita tengok secara umumnya, pernah kita ulang berkali-kali, di penghujung ayat 222 surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang kedua dalam Al-Quran. Kita ambil di penghujung ayat tu, kalam Allah yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai, yang pertamanya adalah at-tawwabin, orang-orang yang banyak bertaubat. Itu yang pertama lah, kita nak jadikan diri kita di kalangan at-tawwabun ataupun at-tawwabin. Yang keduanya dalam ayat tu, Allah Ta'ala mencintai golongan al-mutatahhirin, yang membersihkan diri-diri mereka. Apa maksudnya? Kalau kita merujuk di dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami'u li Ahkamil Quran, penyusunnya Al-Imam Al-Qurtubi, atau nama sebenarnya Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakrin rahimahullahu ta'ala, meninggal tahun 671 Hijrah, menyebut, bahasa kita maksudnya adalah mereka yang membersihkan diri-diri mereka daripada sebarang kotoran ataupun perkara-perkara yang najis. Jadi kebersihan di situ lah. Balik kita bercara sini, hadis ni kita baca dulu matan riwayat ni. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashrun minal fitrah, qassu syarib wa i'fa'ul lihyah was-siwak wastinsyaqul ma' wa qassul adfar wa ghaslul barajim wa natful ibti wa halqul 'anah wa intiqasul ma'. Qala ar-rawi wa nasitu al-'ashirah illa an takuna al-madmadah. Ya. Satu lagi riwayat ni, dua riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, ya. Wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Ya. Jadi apa maksud riwayat yang pertama tu? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi lah, Ummul Mukminin, tokoh besar bidang ilmu, juga periwayat hadis yang agak banyak, 2210 hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dunia Aisyah ni radhiyallahu anha di Madinah Al-Munawwarah tahun 58 Hijrah, ya. Kata dia Aisyah radhiyallahu anha, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 10 perkara termasuk fitrah. Dalam teks kita ni, dalam kurungan tu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjemahan atau huraian kepada perkataan fitrah. Itu juga sebenarnya daripada huraian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau syarah kepada Sahih Muslim. Ada satu lagi
terjemahan ataupun pengertian kepada perkataan fitrah itu, iaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para anbiya alaihimus salatu wassalam yang sebelum daripada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu juga disebut juga sebagai fitrah. Apa itu ya? Jadi apa dia yang 10 perkara ni? Pertamanya adalah memotong misai. Itu sebab jadi maknanya sunnah Nabi kalau boleh kita trim misai itulah, bagi nipis gitulah ya. Cukur pun tak apalah tu kan. Melainkan adalah keadaan tertentu lah, saya ringkaskan saja nak jimat masa kita malam ni dengan izin Allah Ta'ala. Sebab setengah jabatan tertentu memerlukan pegawainya ada misai yang cantik. Tak apalah tu kan. Tak apalah tu. Ada pula jabatan tertentu pula, palang kamundut kata apa, memerlukan pula masuknya jambang atau janggut yang cantik. Ada pula markah pula. Tak apalah tu kan. Ni suasana kita hari ni ya. Kalau ada sekatan macam tu tak ada apa masalah. Jelas ya. Cumanya isu saya ringkaskan saja ya. Kalau misai itu sampai boleh lipat macam tu, jangan buat apa tu. Ni tengok. Itu salah satu sifat golongan Majusi. Tak apa, saya ringkaskan saja ya. Syarah Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim tu panjang lah ya. Jadi kalau boleh maksudnya kita nipiskan misai atau cukur pun tak apa, tak ada masalah apa situ. Dan yang terbaiknya jangan sampai maksudnya dekat bibio atas tu umpama makan doyan lekat. Tentu gitulah. Jadi maksud trim elok lah, trim elok. Okey. Ya bang. Termakan tak apa. Termakan tak boleh. Tapi maksudnya kalau boleh maksudnya kita trim tu. Bagi dia nipis. Itu yang paling baik lah. Itu yang paling baik. Ataupun senang ceritanya ambil pisau cukur tu cukur. Cukur misal. Janggut, saya teruskan, saya ulurkan dulu. Janggut ni kalau ikut sunnah Nabi SAW, riwayat dalam Sahih Bukhari pun ada, kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, janggut tu dia okey, ikut genggam masing-masing lah bagi lelaki ya. Genggam situ yang bawah pada tu potong. Segenggam gitu je. Kalau boleh trim sikit lah, jangan bahasa sungkai menyeramai apa. Nyeramai. Aku geli geleman duk tengok palang kamu duk makan aku tengok nasi teroyan sangkut kat janggut. Jadi maksud itu berenang pula. Betul. Jadi maknanya kalau boleh kita trim elok-elok lah, trim kita. Sebab Islam ni dia suka keterampilan tu. Keterampilan kan. Tidak orang tengok kita serabut macam tu lah. Keterampilan tu. Kita jagalah, kan. Sama juga kadang-kadang bila sebelum kita nak pergi ke masjid atau ke surau contohnya, kadang-kadang bawah ni pun kiri kanan pun kena juga. Kan? Kena jugalah hidu-hidu sikit lah. Termasuk saya pun. Kalau yang ada ayang, suruh ayang hidu. Kalau rasa lain macam dah masam semacam tu, buat sesuatu bagi hilangkan bau yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang bila kita raf'ul yadain, kita mengangkat tangan, kedua tangan tu ketika takbir tu, takut ada sesuatu yang tak berapa enak dicium oleh jiran kiri kanan dalam saf. Macam tu. Sebab Islam semua dia ambil kira benda-benda macam tu. Ya. Jelas. Ini kalau kita tengok sini tak apa. Kemudian seterusnya, itu pertama misai, kalau boleh kita trim bagi nipis lah, ataupun cukur pun tak apa. Yang keduanya, membiarkan janggut tidak dipotong lah. Tapi kita dah bicara tadi itu, maksudnya lebih daripada tu, kata Ibn Umar, potong lah kan, dia trim bagi cantik lah. Okay. Kemudian itu yang kedua ya.
Sebab janggut ni memang termasuk sunnah Nabi dekat situ. Ya, kita simpan di situ. Kalau sahabat-sahabat kita terutamanya di luar daripada mazhab Syafi'i, antaranya mazhab Hanafi, sebahagian Maliki, sebahagian Hambali umpamanya. Kadang-kadang dia tengok kalau kita sengaja, maksudnya kita cukur janggut tu, dia memang tak selesa dengan kita. Sebab mereka berpegang maksudnya janggut tu. Sampai tahap kalau contohnya apa dia kerasa tu, dia rasa. Jadi kalau ada sebab tu lain cerita lah. Tu cerita. Tak apa, kita balik perkara kita sebenarnya. Ya. Ya. Kalau bawah pada tu ada. Kalau sikit tak apa, tak ada masalah apa. Dia masih ada lagi, termasuk juga sunnah lah. Sebab kadang-kadang setengah kita tu janggut je boleh kira helaian lah. Helaian dia tak banyak, ada juga janggut kan. Ada jarang-jarang begitu kita katakan. Ada setengah tu tebal, tak apalah tu, alhamdulillah kan. Dia setengah pun kadang-kadang dia tak panjang sangat pun. Tak sampai, sebab isu dia Abdullah menyatakan bahawa maknanya cekak tu yang bawah pada tu potong. Maksudnya yang paling panjang maksudnya setakat kadar cekak masing-masing. Tu saja. Janggut tu lah. Jadi maksud bawah kalau dah panjang sampai ke sini tak. Maknanya itu kena potong lah. Setakat cekak tu tadi yang dibenarkan. Itu termasuk sunnah Nabi lah. Kalau yang bawah daripada secekak tu pun tak ada apa masalah. Ya, kadang balik kita cerita. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah siwak. Siwak ni bersugi lah. Dan kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, yang terbaiknya menggunakan kayu arak tu, kayu sugi tu lah kan. Namun kita dah bicara dahulu, apa sajalah kita nak gunakan ubat gigi ke, ma'jun al-asnan, ubat gigi atau berus gigi, udah termasuk dalam makna bersugi itu. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kita ulang balik ya, kalau sekiranya ada orang menggunakan jari dia yang kasar ke, dia pergi tonyoh-tonyoh kat gigi dia, maka dia kata kat kita tu saya dah bersugi. Dalam mazhab Syafi'i tidak diterima itu sebagai sugi. Ya, tidak memadai lah, tak memadai ya, tak memadai. Jadi kalau masuk jari tonyoh gitu, dia tak nama sugi. Tapi kalau ambil benta, saya tak pastilah kalau sahabat sini tahu benta. Benta ni dia macam lalang ni, keras tu. Dekat Sungai Sungkai dulu ada lah. Dulu ceritanya arwah kata duk dah tak ada bulu gigi, ambil benta tu dah tonyoh-tonyoh. Yang itu ataupun tumbuhan-tumbuhan yang agak kasar boleh digunakan, yang itu diterima sebagai sugi dalam mazhab Syafi'i. Dah dianggap bersugi lah. Di ceritanya. Okey, tak apalah. Suasana kita berus gigi lah, tak apa. Okay. Kemudian yang keempatnya adalah disebut di sini istinsyaqul ma. Istinsyaq ni diterjemah sini mencuci lubang hidung tu. Maksudnya masukkan air macam kita berwuduk kan, sebagai sunat tu. Kemudian kita sedut sikit, embus balik. Ya. Kalau boleh ada rasa sikit macam lemah tu lah. Tapi jangan beroya berbenur gitu lah. Tapi hati-hati dengan istinsyaq ni, sebab ada riwayat dalam Sunan At-Tirmidzi hadis sahih, kalau sekiranya kita berpuasa, bila kita berpuasa jangan mubalarah, jangan lebih sangat lah. Jangan kita sedut lebih sangat lah. Di situlah. Jadi itu yang keempat. Yang kelimanya adalah memotong kuku. Tu biasalah kita tengok kan, tu faham dan kita tu. Dia maksudnya sama ada lelaki dan perempuan, maksudnya kena jaga situlah. Jadi ini di antara 4 daripada 10 perkara lah yang sempat kita bicara pertemuan kita pada malam ni. Dengan izin Allah Ta'ala, masa tak mengizinkan dan sampai masanya, insya-Allah panjang usia nanti kita akan sambung lagi lah perkara yang seterusnya, insya-Allah. Yang penting pada kita, termasuk diri saya, kesimpulannya kita cubalah menjaga kebersihan diri kita dengan baik lah. Itu jelas ya, sebab Islam tuntut yang tu. Jadi sebab Allah kasih kepada orang yang menjaga bab taharah ni dengan baik lah. Dalil umumnya tadilah kita ulang balik di penghujung ayat 222 surah Al-Baqarah. Jadi sama juga hadis yang sama juga
riwayat Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, dijadikan oleh baginda Nabi SAW sebahagian daripada doa ataupun zikir setiap kali lepas kita ambil wuduk kan. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita selalu doa untuk macam tu lepas kita berwuduk tu. Jadi moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita dalam dua golongan tersebut, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Panjang umur, Allah izinkan kita akan sambung semula. Ya. Jambang ni kalau kita tengok asalnya pada hadis Nabi dia janggut nah. Dia janggut. Tapi tak salah maksudnya jambang tu. Dia sideburn ke apa benda kan. Jambang tak ada apa masalah tu. Kalau nak simpan pun boleh. Cuma trim lagi elok lah. Itu sajalah, tak ada apa masalah. Dia asal dia kepada janggut nah. Asal tu asal pada hadis Nabi tu janggut. Tapi tak dinafikan, maksudnya memang Imam Nawawi pun ada juga memberikan syarah macam tu. Maksudnya yang ada bulu-bulu tumbuh lagi dia kan, dia kata jambang lagi dia kata tu. Jadi tak ada apa masalah kalau kita nak simpan lah. Cuma kalau tentera laut memang dia ambil kira tu kan, dia tahu kan. Kalau pegawai dia maksudnya yang jambang tu siap ada point lagi tu, markah tu. Tu cerita ni lah. Lagi cantik maksudnya lagi hebat lah. Wallahu ta'ala. Jadi kesimpulannya boleh, tak ada apa masalah lah. Cuma apa sajalah tak kira ya, apa saja. Yang pentingnya kita cuba jaga keterampilan diri kita tu dengan baik lah. Kebersihannya apa sajalah. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, insya-Allah. Ya. Bulu hidung tu semua kalau boleh tolonglah. Saya pun kadang-kadang tu sebab kita kalau boleh minta kepada contoh isteri ke dan sebagainya, tolong perhatikan diri kita lah. Sebab kadang-kadang kita tak perasan kan. Sama juga nanti kita akan cerita yang bawah ni kan. Dia asas dia riwayat Imam Muslim. Apa saja bulu di badan ni yang sepatutnya kita buang. Jangan biarkan lebih daripada 40 hari. Yang itu riwayat tu tak ada. Tapi arwah apa suka sebut lah, kalau dekat ketiak ni dot nanti bergayut syaitan tu. Tapi setakat yang diketahui tiada begitulah. Cuma Imam Nawawi kata satu perkara yang tidak disukai oleh agama kita lah, bila biarkan dah lebih 40 hari tak dipotong kan, tak dicukur dan sebagainya. Apa sajalah bulu ari-ari dan sebagainya, sama benda tu. Ya. Betul lah. Jadi kita cuba jaga itulah dengan baik, insya-Allah ya. Moga-moga Allah Taala akan beri kita kasih sayangnya, insya-Allah. Kita yakin macam tu ya. Wallahu taala a'lam bissawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.